InsyaAllah kita tunggu sahabat-sahabat kita dulu. Uh, Seminit dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman ya'rifu kaifa na'rifu biha kaifa nunajika ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang sedang menonton kepada kapsul 15 minit Asmaul Husna pada petang ini, pada hari yang pada siri yang ke-7, pada siri yang ke-7, minggu yang kedua, insya-Allah. Doakan moga kita diberi kekuatan untuk meneruskan amal kebaikan, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi salah satu daripada Asmaul Husna, iaitu As-Salam. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu dalam ayat surah Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, bagi Allah Ta'ala itu ada nama-namanya yang mulia, maka berdoalah, serulah dengannya, yakni berinteraksilah dengannya dalam kehidupan. Jadi daripada ayat tersebut Allah Ta'ala memaklumkan, memberitahu kepada kita bahawa kehidupan ialah untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cara kita berinteraksi dengan Allah adalah melalui dengan nama-namanya yang mulia. Ulama mengingatkan kita bahawa nama-nama Allah ini adalah daripada cara Allah mentajallikan. Mentajalli maksudnya menzahirkan kekuasaan, keagungan, sifat keagungannya ada sekeliling kita. Jadi ketika kita mengingati nama-nama Allah, sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan Allah dan memahami bagaimana Allah mengatur alam ini atau berinteraksi dengan kita di dunia ini. Boleh. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan salah satu daripada namanya, iaitu As-Salam. As-Salam. Allah As-Salam. Jadi As-Salam dalam setengah kitab menterjemahkannya dengan dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan yang maha sejahtera. Yang maha selamat atau sejahtera, ataupun yang maha mensejahterakan. Dua-dua. Sama ada sejahtera atau mensejahterakan. Ini adalah nama Allah yang menunjuk kepada nama dan sifatnya. Jadi ulama ketika meneliti makna ini, makna As-Salam ini, maka ulama melihatnya ada tiga sisi. Ada tiga sisi daripada dalil Al-Quran dan hadis. Ada tiga sisi ketika ingin memahami nama ini, ada tiga sisi. Yang pertamanya, makna As-Salam itu adalah Zu Salamah min jami'il uyub. As-Salam adalah yang selamat daripada segala keaiban, kekurangan. Maksudnya bila sebut As-Salam, kita sebenarnya sedang menyebut nama Allah, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala yang selamat daripada sebarang kekurangan, yang tidak ada ciri-ciri makhluk.
Itu selamat. Maksud Allah Ta'ala As-Salam ini adalah tidak ada ciri-ciri makhluk yang kita sebutkan semalam. Yang mana nama ini As-Salam dan nama yang semalam Al-Quddus itu memiliki makna yang hampir sama. Dalam surah Al-Hashr ayat 23, wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Dia datang beriringan. Quddus dan As-Salam tu datang beriringan. Maksudnya maknanya hampir sama. Daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita memahami Allah Taala itu maha suci, bersih daripada sifat-sifat makhluk. Jadi kita tak boleh bayangkan Allah Taala seperti makhluk. Ada tangan ataupun ada kaki, ada kepala, ada mata, macam mata makhluk. Bentuk matanya tak tahu tapi ada mata. Tak bolehlah kita berkata begitu. Salah dari pemahaman akidahnya. Yang kedua, daripada sisi kedua, Allah Taala ini adalah Zu Salamah, maksudnya yang memiliki kesejahteraan. Maksudnya Allah Taala memberi kesejahteraan. Allazi yusallimu yaumal qiyamah ala awliyaihi. Yang mana Allah Taala ini memberikan kesejahteraan kepada hamba-hambanya. Hambanya itu dinisbahkan kepada manusia yang bergantung harap kepada Allah. Siapa yang bergantung harap kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mensejahterakan dia. Siapa yang tidak bergantung harap kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengujinya sampailah dia kembali kepada Allah SWT, hatinya itu. Maksudnya siapa yang ada rasa nak independen daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan menghimpit kehidupannya agar dia kembali kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala ni yang memberi kesejahteraan. Allah Ta'ala hanya mahu kita rasa sejahtera dengan kesejahteraan Allah. Itu makna As-Salam. Jadi beruntung kalau orang yang ada rasa aman, rasa sejahtera, lalu dikembalikan kesejahteraan itu daripada nikmat Allah. Alhamdulillah, ini rasa aman ni, rasa tenang ni, rasa bahagia ni daripada kurniaan Allah. Itu orang yang betul-betul bahagia. Dia menisbahkan kebahagiaannya kepada Allah, maka layaklah dia menisbahkan dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang hakikatnya Allah Ta'ala lah yang memberi kesejahteraan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Zu Salam ala awliyaih. Maksudnya Allah Ta'ala ini memberi salam. Yang ketiga dari As-Salam ini merujuk kepada makna perbuatan Allah yang memberi salam kepada hamba-hambanya di dalam syurga, kepada ahli syurga. Dengan ucapannya salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu dalam surah Yasin kan. Dalam surah Yasin disebutkan Allah Ta'ala ni menyampaikan salamnya kepada ahli syurga. Salam ni adalah satu isyarat kebahagiaan yang bakal mereka terima, keamanan yang mereka terima dalam syurga. Jadi tiga sisi As-Salam ini terhimpun di dalam nama As-Salam. Zu Salamah yang memiliki sejahtera daripada kekurangan, Zu Salamah yang memiliki yang mensejahterakan orang lain, mensejahterakan hamba-hambanya, dan Allazi Azus Salam yang memberi salam kepada hambanya di dalam syurga. Jadi tiga-tiga sisi ini dirujuk padanya kepada As-Salam. Boleh. Jadi As-Salam juga ketika seorang hamba adab dalam berinteraksi dengan nama Allah As-Salam ini juga akan kembali kepada tiga bahagian. Jadi orang yang mukmin yang beriman dengan nama As-Salam, maka padanya ada tiga perbuatan. Yang pertamanya adalah sebagaimana Allah Ta'ala menyucikan dirinya daripada sifat-sifat suci, daripada sifat-sifat makhluk, maka seorang hamba juga kena menyucikan dirinya daripada bergantung kepada makhluk. Jadi dia kena sucikan diri dia, hati dia. Jadi dia sucikan hati dia, dan nama As-Salam tu, ketika dia ingat As-Salam, nama Allah As-Salam, dia akan mengingatkan dirinya kepada dia tak boleh bergantung kepada makhluk. Dia sucikan hatinya daripada makhluk. Dan dia sucikan hati dia daripada sifat-sifat kerendahan. Sebagaimana Allah Ta'ala itu suci daripada sifat kerendahan, dia juga kena berusaha menyucikan dirinya daripada sifat kerendahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat kerendahan yang dilarang oleh Allah. Apa contohnya? Sifat kerendahan yang dilarang oleh Allah adalah sifat hasad, iaitu sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, sifat dengki, su'zon, buruk sangka, sifat rasa kuat daripada bergantung kepada Allah, ataupun sifatnya tidak mahu meminta bantuan daripada Allah. Itu sifat-sifat yang buruk lah, yang tidak mahu, yang tidak baik bagi seorang hamba memilikinya. Adapun sifat-sifat yang lemah,
yang disukai oleh Allah, maka kita lakukan. Contohnya berharap kepada Allah. Itu perlu dihiasi dalam diri kita. Tapi sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, Allah Ta'ala melarang ni dalam hati kita, maka kita pun menghilangkannya daripada hati kita. Kerana ada perintah daripada Allah, al-yawm la tanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allah Ta'ala perintah kepada kita agar kita memiliki hati yang salim. Hati yang salim tu maksudnya hati yang selamat. Selamat apa? Selamat daripada sifat mazmumah. Jadi orang yang beriman dengan nama As-Salam dalam kehidupannya, maka sebenarnya dia sedang berusaha menyucikan hati dia, mensejahterakan hati dia daripada sifat-sifat yang buruk tadi. Dah dua. Yang pertamanya dia menyucikan Allah Ta'ala daripada kekurangan. Yang kedua dia menyucikan hatinya daripada sifat buruk. Kemudian dia menyucikan tubuh badan dia daripada melakukan kejahatan kepada manusia. As-Salam tu kalau dinisbah kepada Allah, Allah Ta'ala tu mensejahterakan manusia. Jadi orang yang beriman dengan nama As-Salam ini mempraktikkan mensejahterakan manusia juga kerana mencontohi nama Allah itu. Ini antara nama yang diperintahkan kita untuk bersifat dengannya, maksud untuk mencontohinya. Kita tak dapat mensejahterakan manusia sebagaimana Allah mensejahterakan hamba-Nya. Tapi kita cuba untuk tidak melakukan kerosakan kepada makhluk lain kerana beriman dengan nama As-Salam. Jadi orang yang ada dalam dirinya As-Salam, maka dia tidak akan melakukan kejahatan kepada orang lain kerana teringat dengan nama Allah itu. Kan makin kalau bercinta makin sama makin rapat, kan? Jadi untuk seseorang mendekati Allah, hatinya itu mendekati Allah, maka hatinya perlu sama dengan sifat-sifat Allah yang boleh dicontohilah. Jadi antara nama yang boleh contoh As-Salam. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala mensejahterakan makhluk, dia pun sama-sama ingin mencontohi nama Allah itu, akhlak Allah Ta'ala itu dengan mencontohi, dengan mensejahterakan makhluk. Jadi kalau ada orang susah, dia bantu. Kalau ada orang yang rasa takut, dia cuba tenangkan. Kalau contohnya isteri di rumah itu perlu ada sifat As-Salam, kan. Suami yang dalam keadaan takut bagaimana nak cari rezeki musim PKP ni, isteri lah yang menenangkan. Itu ciri-ciri As-Salam tu. Abang tak apa bang, insya-Allah Allah Ta'ala ada. Itu As-Salam, mensejahterakan suami tu. Itu maksudnya isteri tu ada sifat As-Salam. Baguslah, kan. Kemudian yang seterusnya, ketiga, keempat adalah sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan salamnya kepada ahli syurga, kita di dunia ini juga dituntut untuk menyampaikan salam kepada manusia. Ifsya'us salam, itu pun daripada adab kita beramal dengan nama As-Salam. Jadi orang yang beramal dengan nama As-Salam ni bagi salam baik-baiklah. Ketika dia bagi salam tu maksudnya dia sedang mengingatkan diri dia kepada nama Allah itu As-Salam. Assalamualaikum, dia menyebut itu dengan ingatannya kepada Allah. Saya sedang sampaikan salam saya kepada awak sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan salamnya kepada ahli syurga, dan saya bercita-cita semoga Allah Ta'ala akan bagi salam itu kepada saya. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala suka salam sejahtera ini disampaikan kepada alam ini, saya ingin menjadi agentnya, gitu. Anggapan kita begitu. Bukan kita menganggap Allah Ta'ala bagi salam, kita macam Allah juga bagi salam. Bukan. Kita mencontohi, memberi rasa tenang itu. Kita tak akan mampu bersifat dengan sifat Allah. Cuma kita mencontohi perbuatan itu. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang akan memberi kesejahteraan. Cuma tuntutan memberi salam itu, kata ulama', kerana mencontohi perbuatan Allah yang memberi salam kepada ahli syurga. Jadi kita menyebarkan salam. Jadi kalau bagi salam dengan baik. Janganlah tulis salam sebegitu saja, kan. Ikut macam mana Nabi anjurkan. Assalamualaikum. Kalau nak tulis ringkas pun, sebutlah sebutannya, jangan tulis salam, sebut salam, tulis pun salam. Biarlah sebut Assalamualaikum, tulisnya salam. Cuma yang ulama anjurkan sebaik-baiknya lah tulislah penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam peramalan kepada nama As-Salam. Seterusnya di sini dikongsikan juga sebahagian ulama mengajarkan bagaimana kita mengamalkan As-Salam ni sebagai zikir dalam kehidupan. Antara yang dianjurkan di sini adalah kalau ada seseorang yang ditimpa dengan satu kesakitan pada salah satu daripada anggota tubuhnya, maka diletakkan tangannya kepada tempat sakit tersebut, lalu dibaca perkataan Ya Salam sebanyak 113 kali. Kalau ada tangan
terkena perkara yang sakit, menyakit, sakitlah tangan, maka letaklah tangan kepada tempat itu, bacalah ya salam. Ya Allah, Engkau lah yang memberi kesejahteraan. Kita ulang ya salam, ya salam, ya salam 113 kali. Kemudian kita tutup dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Surah Yasin tu, surah Yasin ayat berapa tadi? 58. Dengan 16 kali. Jadi kita baca ya salam 113 kali, kemudian kita tutup dengan salamun qaulam mir rabbir rahim sebanyak 16 kali. Insya-Allah akan hilang rasa sakit tersebut. Akan diamankan rasa sakit tersebut. Bahkan waktu COVID baru ni pun tersebarlah salah satu daripada anjuran Syekh kita untuk dibacakan salamun qaulam mir rabbir rahim sebanyak 25 kali. InsyaAllah siapa yang bacanya sebanyak 25 kali tidak akan terkena wabak ketika dia keluar daripada rumah, kan? Ataupun ditulis 5 kali dalam satu kertas, kemudian dia letakkan di rumah, dibawa ke mana-mana, kertas tu akan menjadi asbab lah dijauhkan daripada wabak tersebut. Itu semua pengalaman ulama lah dalam beramal. Ada satu lagi yang sangat dianjurkan amalan yang berkaitan dengan nama As-Salam ini adalah ketika dianjurkan oleh Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, yang mana ketika beliau sebut, bagi orang yang ingin masuk ke dalam rumahnya, maka berilah salam dengan lafaz Assalamu alayna min rabbina tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu lafaz salam ketika masuk ke rumah. Kalau ada orang boleh bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tak ada orang, dibaca doa ni. Tapi dalam sebahagian riwayat sebut, kalau ada orang pun kita baca juga, sebab menambahkan kesejahteraan di dalam rumah. Setelah kita baca lafaz salam tadi, kita baca ayat kursi, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. InsyaAllah barang siapa yang melazimi untuk membacanya setiap kali masuk ke rumah, akan dijinakkan hati-hati mereka. Maksudnya akan menjadi kasih sayang antara satu sama lain ahli keluarga. Dan diluaskan rasa rumah itu dan kawasan itu. Maksudnya kawasan kejiranan itu akan rasa aman. Berkat daripada amalan dengan nama As-Salam tadi. Boleh? Sekadar itu perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi dengan esok dengan nama Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Nanti terjemahkanlah. Yang memberi keamanan. Stay tune lah orang kata kan. Teruskan bersama dengan kapsul 15 minit paginya dengan Syama'il Muhammadiyah Nabi Muhammad SAW, yang petangnya dengan Asma'ul Husna. Panjang umur, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.